المشركين في نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. ألست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yang dimuliakan sidang penonton, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Teman-teman dan sahabat-sahabat, mudah-mudahan pada waktu pagi duha yang mulia dan berkat ini, kita semua berada dalam limpahan kurnia, rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini dalam siri kuliah duha online kita akan mula dengan program ataupun dengan tajuk tadabbur dengan ayat-ayat pendek ataupun surah-surah pendek daripada Al-Quran. Sempena dengan bulan Ramadan sebagai bulan nuzul Al-Quran yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi insya-Allah sepanjang Ramadan bermula pada hari ini, kita akan mulakan kuliah duha dengan tadabbur ataupun mengambil pelajaran, mengamat-amati, menyedut intisari daripada ayat-ayat ataupun surah-surah yang pendek di dalam Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini permulaannya kita akan mulakan dengan surah Ad-Duha. Sesuai dengan pagi ini, waktu kita ialah waktu duha. Jadi insyaAllah pada setiap hari kita akan tadabbur, bincang satu surah pada setiap hari sehinggalah sampai penghujung Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha juzuk yang ke-30, di mana dalam surah Ad-Duha ini mengandungi penjelasan tentang nikmat Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili iza saja, dan demi malam apabila ia telah sepi dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu, dan tidak juga ia murka dan marah kepadamu.
walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang akhir bagimu adalah lebih baik kepadamu wahai Muhammad daripada yang awalnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti Tuhanmu akan mengurniakan kepadamu, lantas engkau akan meredainya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dahulu ia mendapatimu sebagai seorang anak yatim yang terbiar, lalu ia menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dulu ia mendapatimu dalam keadaan kebingungan, lalu ia berikan kepadamu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dahulunya kamu didapati dalam keadaan kemiskinan, lalu diberikan kepadamu akan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka dengan kerana itu anak-anak yatim janganlah engkau herdik. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan janganlah kepada orang-orang yang datang meminta engkau abaikan mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, dan dengan segala nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu, maka hendaklah engkau belanjakan dan engkau sebut-sebutkan. Ayat surah Ad-Duha ini, asbabun nuzul, sebab turun kepada ayat ini, ialah apabila ketika itu Allah Ta'ala menangguhkan wahyu kepada Nabi SAW. Biasanya wahyu didatangkan oleh Jibril alaihissalam, tetapi kali ini dalam masa yang agak panjang, wahyu tidak diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Lalu pada saat itu Nabi merasa resah. Nabi merasa gelisah kerana seolah-olah telah ditinggalkan oleh Allah. Lalu dalam tempoh wahyu yang begitu agak lama tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala, telah menjadikan orang-orang yang kafir mengambil kesempatan untuk memburukkan Nabi SAW. Antaranya ialah isteri kepada Abu Lahab. Beliau datang kepada Nabi SAW, lalu beliau menyatakan bahawa, cuba kamu lihat, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah pun dimurkai dan ditinggalkan oleh Tuhannya. Ini tuduhan kepada Nabi SAW. Dia datang berkata, Ummul Jamil datang mengatakan kepada Nabi bahawa engkau telah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Dan ini di antara bukti bahawa Al-Quran itu benar-benar wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau Al-Quran itu rekaan Nabi, datang daripada Nabi, maka tidak ada penangguhan wahyu. Kalau Nabi yang mengungkapkan wahyu Al-Quran itu, Nabi akan ungkap terus. Tidak ada penangguhan. Tapi bila ada penangguhan, bermakna wahyu itu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, di antara yang membuktikan Quran itu wahyu daripada Allah, ialah adanya ayat-ayat yang menegur Nabi. Bila ada Nabi melakukan sesuatu yang perlu ditegur oleh Allah, lalu Allah menegurnya. Contohnya dalam surah Abasah. Bila mana Nabi SAW pada suatu hari didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy dan pemimpin-pemimpin golongan kufar ini, berbicara dengan Nabi SAW. Dan Nabi sangat gairah agar mereka itu memeluk Islam. Kerana mereka itu pimpinan kaum. Kalau takdirnya mereka memeluk Islam dan mereka menerima Islam,
maka sudah tentu satu kaum itu akan memeluk Islam. Kerana kegairahan Nabi untuk mereka itu memeluk Islam, sehingga kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak dihirau dan disedari oleh Nabi. Abdullah ibnu Ummi Maktum seorang sahabat yang buta. Lalu datang bertanya kepada Nabi dan dia tidak tahu Nabi sedang ada tetamu. Dia tidak tahu bahawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada tetamu di kalangan pembesar-pembesar Arab ini. Lalu dia cuma datang untuk bertanya kepada Nabi, adakah wahyu yang baru untuk dibacakan kepadanya, untuk dia hafal dan dia amalkan. Tapi oleh kerana dia datang dalam keadaan ketika Nabi tengah sibuk melayani tetamu, pembesar-pembesar kaum dan kabilah, lalu Nabi seolah-olah tidak layan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu lantas Allah menegur Nabi. Turun ayat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Adakah dia memalingkan wajahnya ketika datang kepadanya seorang lelaki yang buta? Ini menunjukkan bahawa Al-Quran wahyu daripada Allah. Bila mana sahaja ada apa yang perlu ditegur oleh Allah, Allah Ta'ala menegurnya. Jadi kalau wahyu daripada Nabi, Quran itu ciptaan Muhammad sebagaimana sangkaan golongan Quraisy dan golongan-golongan kufar, maka sudah tentu tidak akan ada teguran seperti itu. Dan wahyu tidak digantung oleh Allah. Tapi apa yang berlaku dalam surah Ad-Duha ini ialah sebab turunnya apabila ketika itu Nabi tidak didatangi oleh Jibril. Wahyu tidak didatangi. Ada setengah pendapat ulama mufassirin selama 15 hari. 15 hari tidak ada wahyu. Lalu Nabi merasa resah. Nabi merasa berbagai-bagai sangkaan Nabi. Adakah Allah Ta'ala telah memutuskan hubungan dengannya? Adakah Allah Ta'ala murka kepadanya? Adakah Allah Ta'ala? Macam-macam difikirkan oleh Nabi. Tambah datang Ummul Jamil, isteri kepada Abu Lahab, mengatakan bahawa tengok wahai kaumku, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka Allah Ta'ala kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW dan menurunkan wahyunya daripada surah Ad-Duha ini. Jadi surah Ad-Duha ini surah bagi mematikan sangkaan dan fitnah golongan-golongan kufar. Surah Ad-Duha ini bagi memberikan penjelasan dan keterangan serta jaminan daripada Allah bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah dan merupakan orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi kerana itu Wad-Duha menjadi surah yang meyakinkan. Baik Wad-Duha dan demi waktu duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Sebagaimana yang kita diberitahu oleh para guru-guru dan alim ulama, di mana kita sebagai makhluk, sebagai manusia, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Sama ada wallahi, wabillahi, ataupun watallahi. Itu saja sumpah yang sah dan sumpah yang diterima dalam Islam. Tak boleh kita nak bersumpah selain daripada nama Allah. Tetapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Kenapa Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan nama-nama makhluknya? Kerana Allah yang mencipta makhluk itu. Lalu Allah Ta'ala bersumpah Wad-Duha, demi waktu duha. Iaitu waktu duha, ketika mana waktu duha? Iaitu ketika naiknya matahari sekadar tinggi sepenggalah dan akhirnya waktu duha beberapa minit sebelum daripada masuknya waktu zuhur atau gelincirnya matahari. Jadi di sana duha ini merupakan waktu yang begitu penting dalam Islam. Pertama sekali, waktu duha ini waktu yang mana Allah Ta'ala memberikan fadilat yang sangat banyak. Kenapa waktu duha? Allah bersumpah dengan dua waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam yang apabila
senyap dan sepi, sunyi dan sepi. Allah bersumpah pada waktu duha ini supaya kita menyedari bahawa waktu duha itu waktu yang sangat berkat. Kenapa? Waktu duha itu waktu yang dikira sebagai kembalinya hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab itu setengah ulama' menyatakan bahawa antara salat awabin itu ialah salat duha. Awabin itu maknanya kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana waktu duha itu waktu kita sibuk. Waktu kita sedang berurus niaga. Waktu kita sedang sibuk dengan dunia kita. Yang hantar anak sekolah pergi waktu anak sekolah, yang jadi cikgu duduk di sekolah, yang jadi pegawai-pegawai duduk di pejabat, yang berniaga sedang sibuk berurus niaga, yang pergi ke laut baru balik ke pangkalan, sibuk dengan urusan jual beli mereka, yang berkebun sedang berada di kebun, membaja sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, yang menternak sedang melayani ternak-ternaknya. Waktu itu dikatakan waktu manusia sibuk. Tetapi jika waktu manusia sibuk yang sedang berdepan dengan dunia masing-masing, tiba-tiba mereka break sekejap untuk mereka menunaikan salat, tanda mereka kembali ingatan kepada Allah. Makna manusia yang sedang sibuk memutuskan urusan untuk diberikan masanya kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah waktu itu menjadi waktu yang sangat berkat. Waktu kita sibuk. Sebab itulah salat duha itu satu salat yang sangat afdal. Dan dinamakan juga salat awabin. Kerana apa? Salat itu menandakan hamba itu kembali semula kepada Allah. Sebentar tadi mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Lalu mereka break dan mereka putuskan hubungan dengan dunia untuk mereka adakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kerana itu waktu manusia lalai, waktu manusia sibuk. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang dua waktu. Yang mana pada dua waktu itu, kebiasaannya Allah Ta'ala akan menurunkan ujian dan balak kepada manusia. Sebab itu kita diminta menghidupkan dua waktu itu dengan amal ibadah. Yang pertama ialah waktu malam. Waktu malam ni waktu kita lalai. Waktu kita leka. Iaitu leka beristirahat dan leka dengan tidur dan leka dengan urusan kita. Waktu malam kita leka. Kita tidur, kita lalai, kita mengantuk. Lalu waktu itu Allah Ta'ala ajar kita bangun. Sedang kamu sejak tidur, sedang kamu nyenyak tidur, sedang kamu diulit dengan mimpi, maka kamu break, kamu berhenti, kamu bingkas bangun dan tunaikan ibadah kepada Allah. Mana Allah Ta'ala ajar kita, nikmat dunia ni jangan ajar berlama-lamaan. Jangan ajar sehingga kita rasa lazat. Sebab dibimbangi bila kita lazat nanti, kita sukar untuk melepaskannya. Lalu Allah Ta'ala ajar, ketika kamu lazat tidur, tinggalkan. Kembalilah kepada Allah, munajat pada waktu malam. Ketika kamu sedang lazat mencari dunia, tinggalkan sebentar. Kembali kepada Allah dengan menunaikan salat duha. Ini latihan Allah Ta'ala. Agar kita tidak berlazat-lazat dengan dunia, kerana dibimbangi nanti, kita akan sayang, kasih kepada dunia. Jadi kan itu dua waktu itu. Kan itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah manusia itu merasa selamat dan aman daripada bala Allah apabila mereka melakukan mungkar dan maksiat lalai kepada Allah? Adakah mereka rasa aman daripada bala Allah yang jika datang pada waktu malam saat mereka tidur nyenyak? Allah gunakan waktu malam. Kenapa? Waktu itu kita lalai. Waktu itu kita leka. Kita tidur. Waktu itu kita sedang diulik mimpi yang begitu indah, sukar untuk bangun. Maka Allah kata, adakah kamu rasa aman pada waktu malam yang jika datang bala daripada Allah, ketika itu kamu sedang nyenyak tidur. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Adakah mereka merasa aman
ketika mana datang kepada mereka bala daripada Allah pada waktu duha, saat mereka sedang leka dengan dunia mereka. Jadi dua waktu kebiasaannya bala akan diturunkan oleh Allah kepada orang yang ingkar kepada Allah. Iaitu pada waktu duha, ketika manusia leka dengan dunia, dan ketika waktu tengah malam, saat manusia sedang lena dan sedang lazat diulik mimpi. Maka kan itulah kita orang Islam diajar jangan leka pada dua waktu itu. Iaitu waktu malam, hidupkan dengan tahajud. Waktu duha, hidupkan dengan duha. Jadi kerana itu, Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW mengajar kita supaya menghidupkan duha itu dengan melakukan salat duha. Salat duha di mana 2 rakaat dengan 1 salam. Salat duha. Sama ada kita tunaikan salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat ataupun lebih. Di sana ulama-ulama membahaskannya agak panjang dalam perbahasan rakaat duha. Rakaat duha ni kerana ada kalanya Nabi melakukan duha 4 rakaat. Ada kalanya Nabi melakukan duha hanya 2 rakaat. Ada kalanya Nabi melakukan duha 8 rakaat. Dan ada setengah masa Nabi buat 12 rakaat. Jadi di sana ulama-ulama cuba untuk menetapkan rakaat mana yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ulama menyatakan bahawa yang paling sering dilakukan oleh Nabi ialah 8 rakaat. Maka dengan kerana itu, waktu itu kita diajar oleh Nabi dan diajar oleh Islam supaya apa? Supaya kita menghidupkan waktu duha dengan melakukan amal ibadah. Yang pertama, menunjukkan nak kita pamerkan kepada Allah, ya Allah, kami tidak leka dengan dunia kami. Aku tidak leka dengan duniaku, ya Allah. Aku tidak merasa lalai dengan duniaku. Dalilnya mana? Ketika aku sedang berurusan dengan dunia. Ketika sedang berniaga mendapat keuntungan yang besar. Ketika sibuk di pasar-pasar dengan urusan yang mendatangkan keuntungan. Ketika sibuk dengan tanam tanaman di kebun. Menyaksikan buah-buah yang telah pun masak ranum. Ketika sibuk di ladang. Menguruskan binatang ternak yang gemuk. Aku tidak lalai, ya Allah. Aku berhenti seketika. Aku menundukkan diri kepadamu. Sujud kepadamu. Tanda kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana itu kelebihan yang sangat besar. Di mana kata para alim ulama. Jika Allah mahu memberikan kemuliaan kepada seorang hamba. Allah akan berikan kekuatan kepada hamba itu. Yang pertama, menghidupkan malam dan menghidupkan duha. Itu di antara kemuliaan yang Allah bila nak beri kepada seorang hamba-hambanya. Allah bersumpah demi waktu duha. Dan duha ini bila kita menunaikan salat duha, ulama menyatakan ada 6 kelebihan yang besar. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, bila kita melazimi salat duha, Allah akan cukupkan rezeki. Allah akan cukup. Cukup itu makna banyak? Tidak. Cukup itu dengan makna Allah berikan kita sekeping hati yang cukup dengan dunia, iaitu qanaah. Menyebabkan hati kita tidak puas, walaupun tidak sebanyak orang lain. Menyebabkan hati kita tidak iri hati, walaupun kita lebih sedikit daripada orang lain. Kenapa? Allah Ta'ala mencampakkan ke dalam hati kita perasaan puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Perasaan reda dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah. Jadi kerana itu tunaikan duha. Allah akan cukupkan rezeki kepada kita. Walaupun mungkin tidak kaya, tapi kita tidak akan fakir dan tidak akan miskin. Yang kedua, Allah Ta'ala sediakan rumah kepada orang yang sentiasa menunaikan salat duha. Ini sebagaimana yang tersebut di dalam sahih. Di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih. Di mana Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya. Ini menunjukkan 8. Siapa yang menunaikan salat duha 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya. Maknanya 8 rakaat. Maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga. Ini maknanya, dan syurga itu dan rumah itu
dinyatakan oleh para ulama sebagaimana yang disebut oleh Nabi, rumah itu sentiasa terbuka pintunya. Lalu bila ditanya oleh Allah mengapa ia tidak tertutup, maka rumah itu menjawab, aku tidak akan menutupkan diriku hinggalah penghuniku akan memasukiku. Ini menunjukkan bahawa orang yang dibina oleh Allah, rumah-rumah dan mahligainya di dalam syurga, dia akan masuk ke dalam rumah dan ke dalam syurga itu. Jadi maknanya, solat duha jika dilazimi, diamalkan terus 8 rakaat, maka Allah akan membina syurga, membina mahligai di dalam syurga Allah Ta'ala untuk orang yang menunaikan solat duha. Yang ketiga, solat duha itu menepati amalan sedekah. Yang sebagaimana dalam satu hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Zar, di mana Nabi berkata, di setiap pagi ada kewajipan sedekah ke atas setiap sendi dari salah seorang kalian. Mana Nabi kata, kamu semua ni ada kewajipan bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Maknanya bila semua kita ni bertanggungjawab bersedekah. Sedekah itu sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih kepada Allah atas kurniaan tubuh, badan dan anggota yang diberikan oleh Allah. Tetapi semua sedekah itu dapat di-cover oleh 2 rakaat daripada salat duha. Maka dengan kerana itu, orang yang menunaikan salat duha, dia mendapat pahala bersedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, melazimi salat duha itu diampunkan dosa terdahulu oleh Allah. Sebagaimana juga hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan At-Tirmizi, di mana Nabi menyatakan bahawa orang-orang yang menunaikan salat duha, maka ia akan diampuni oleh Allah. Barang siapa yang menjaga salat duha, jaga tu makna melazimi, sentiasa melakukan duha, mengamati waktunya, sehingga mereka tak pernah lupa untuk berhenti sekejap daripada urusan dunia bagi melakukan salat duha, maka dikatakan diampunkan dosa segala dosanya walaupun seperti buih yang ada di lautan. Jadi makna sebagaimana banyaknya buih di lautan, maka begitulah walaupun kiranya dosa sebanyak itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini di antara kelebihan pada waktu duha. Yang kelima, orang yang melazimi duha akan memperolehi keuntungan yang besar. Sebagaimana yang disebut di dalam Sahih At-Targhib, bahawa di sana akan mendapat pahala ataupun keuntungan yang besar. Di mana sebab itulah duha dinyatakan sebagai salat ghanimah. Iaitu salat seolah-olah mendapat harta perang, harta rampasan perang yang banyak. Maka orang-orang yang menunaikan salat duha, yang pertama, Allah akan murahkan rezekinya dari segi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan murahkan rezekinya. Allah akan limpahkan kurnianya. Allah akan sentiasa memberikan kepadanya kebajikan. Kan itu kata seorang murid bertanya kepada Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, wahai Tuan Guru, mengapa Tuan Guru ni saya lihat kaya? Junaid Al-Baghdadi seorang awliya, wali Allah. Tapi beliau seorang yang kaya. Bahkan dilaporkan bahawa beliau adalah orang yang paling kaya di kota Baghdad. Maka ditanya oleh muridnya, mengapa, bagaimana Tuan Guru boleh kaya? Boleh senang, boleh banyak, berlimpah ruah harta. Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, aku lazimkan 3 perkara. Aku lakukan 3 perkara. Yang pertama, aku sentiasa menunaikan salat duha pada setiap hari. Yang kedua, aku sentiasa membaca suratul Waqi'ah pada setiap hari. Dan yang ketiga, aku sentiasa bersedekah pada setiap hari. Mana 3 perkara yang dibuat oleh Junaid Al-Baghdadi, iaitu bersedekah, tunaikan salat duha dan baca surah Al-Waqi'ah sehari dan semalam membacanya. Lalu anak murid tanya kepada Junaid Al-Baghdadi. Dia kata, kalau saya nak pilih satu, kerana saya tak mampu melakukan ketiga-tiganya, manakah yang paling cepat mendatangkan rezeki? Maka kata Junaid Al-Baghdadi, bersedekahlah.
Ini menunjukkan bahawa jika kita melakukan ketiga-tiganya, maka Allah akan melimpahkan rezeki. Betul kepada kita yang rasa hidup susah, rasa hidup sempit, lazimkan 3 perkara itu. Kenapa? Itu jaminan daripada Nabi SAW. Dan kena ingat, jaminan Nabi lebih daripada jaminan kerajaan mana pun di dunia ini. Jaminan Nabi lebih daripada jaminan orang kaya, jutawan. Jaminan Nabi adalah jaminan yang benar kerana ia jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kelebihan duha. Yang keenam, orang-orang yang menunaikan solat duha mendapat pahala umrah. Sebagaimana dia pergi umrah dengan harta yang halal, menunaikannya dengan sempurna, lalu dikurniakan pahala oleh Allah, maka orang yang lazim solat duha, melazimi solat duha, akan dikurniakan oleh Allah dengan pahala umrah. Jadi itu 6 perkara yang disebut oleh ulama sebagai kelebihan solat duha, maka kita hendaklah menunaikan solat duha. Wal-laili iza saja, dan demi malam yang sunyi sepi. Allah bersumpah juga dengan malam. Pertama tadi kita dah sebut kerana orang yang sanggup bangun pada waktu malam itu adalah bukan sebarangan orang. Kenapa? Kerana sanggup ditinggalkan tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka sanggup melekangkan, memisahkan belakang mereka daripada tempat tidur mereka demi bangun untuk munajat kepada Allah. Ambil peluang. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sengaja tidak bangun malam, orang yang sengaja tak bangun malam, dia dah sedar, dia dah bangun, tapi dia sengaja tak nak ibadah dan tak nak menyahut seruan Allah pada waktu malam, maka orang itu jahat adabnya dengan Allah. Walaupun salat malam itu sunat, tapi siapa yang tidak bangun pada waktu malam, maka dia jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana waktu duha itu, waktu malam itu, Allah turun ke langit dunia. Sabit dalam hadis Qudsi. Allah kata, aku turun pada langit dunia pada 2/3 malam. Lalu aku berkata kepada makhluk umat, kepada hamba-hambaku, siapa yang nak bertaubat, sila bertaubat. Aku akan menerima taubatnya. Siapa yang nak berdoa, sila berdoa. Aku akan makbulkan doanya. Cuba kita bayang, Allah turun ke langit dunia, memberikan tawaran kepada kita. Tiba-tiba kita tak layan kehadiran Allah. Kita tak sambut tawaran Allah. Maka itulah jahat adab dengan Allah. Maka jangan jahat adab dengan Allah Ta'ala. Sedar waktu malam bangun. Tunaikan solat. Walau sekadar 2 rakaat. Walau sekadar 2 rakaat untuk memohon ampun kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Jadi malam itu waktu yang sangat afdal. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan malam. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kebiasaan bala-bala besar Allah, bencana besar Allah datang dalam 2 waktu. Sama ada pada waktu duha, ketika manusia sibuk dengan dunia, ataupun pada waktu malam, ketika manusia nyenyak tidur. Jadi kita orang yang beriman, diajar bangun pada waktu itu. Supaya takdirnya bala datang, maka kita mati dalam keadaan sedang beribadah dan taat kepada Allah. Sama ada waktu duha ataupun pada waktu tengah malam. Kerana itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW pada satu hari. Jibril berpesan kepada Nabi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbab man syi'ta fa innaka mufaraqahu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Muhammad, kamu hiduplah macam mana pun kamu nak hidup. Nak hidup cara mana itu terpulang. Tapi kamu kena ingat satu, kamu akan mati. Mati nanti akan dihukum oleh Allah. Nak hidup dalam dunia boleh, nak hidup cara mana? Cara barat, cara timur, cara apa boleh hidup. Cara Kristian, cara Yahudi, cara Nasrani boleh hidup. Boleh kamu nak ambil watak mana pun. Tetapi kena ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Dan bila mati, kita akan dihukum dengan hukum agama Islam. Bukan dihukum dengan hukum dengan undang-undang Malaysia. Bukan dihukum dengan undang-undang Amerika. Kita dihukum dengan undang-undang Allah. Sebab itulah kiamat hari akhirat dipanggil Yaumuddin. Malik Yaumiddin. Wahai Tuhan yang memiliki hari agama. Kenapa dipanggil kiamat dengan hari agama? Kerana pada hari itu manusia dihukum dengan hukum agama.
Jadi Allah Ta'ala, Nabi Jibril ajar Nabi, kamu hiduplah cara mana? Wahai Muhammad, kamu nak kasih pada siapa yang kamu nak kasih terpulang. Kamu nak kasih kepada apa saja, kepada manusia jenis mana, kepada harta jenis apa, kasihlah. Tapi kamu kena ingat, akhirnya kamu akan berpisah dengannya. Jadi kerana itu, tak berbaloi kita menumpukan seluruh hidup kasih kepada benda yang kita nak tinggal. Maka kasih yang sebenar ialah kepada Allah. Itulah Allah Ta'ala. Dunia ni kadang-kadang kita kasih pada satu orang, tapi dia tak kasih pada kita. Itu penipuan dunia. Kadang-kadang kita kasih pada dia, tapi dia tak kasih pun kepada kita. Adapun Allah tidak begitu. Allah Ta'ala ni kita lalai, tak ingat kat dia, dia tetap ingat kepada kita. Kita buat dosa, dia tetap kasih pada kita. Kita melakukan maksiat, dia tetap sabar dengan kita. Maka tidak ada kekasih yang paling mulia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itu, kasihlah wahai kamu Muhammad. Pada siapa pun kamu nak kasih, kamu pasti akan berpisah. Yang tak berpisah hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kamu amallah apa yang kamu nak amal. Nak buatlah apa yang kamu nak buat. Tapi kamu kena ingat satu, di akhirat kamu kena balas dengan apa yang kamu buat. Kalau kamu beramal dengan amalan yang baik, kamu akan dibalas dengan kebaikan. Wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sekelumit, dia akan dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Jadi nak amal apa kamu boleh amal, tapi kamu akan dibalas oleh Allah. Akhirnya Jibril alaihissalam berkata, Inna asrafal mu'min biqiyamil lail. Wahai Muhammad, sesungguhnya semulia-mulia mukmin ialah orang yang menghidupkan qiyamul lail. Jadi kerana itu kita nak jadi mukmin yang mulia di dunia dan di akhirat, lebih-lebih lagi akhirat, maka jangan tinggalkan solat waktu malam. Hidupkan malam, sama ada baca Quran. Lebih-lebih lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Jangan ada satu malam pun yang kita abaikan, yang kita sia-siakan. Bangun baca Quran, berzikir kepada Allah. Sampai kepada peringkat kita lazat menyebut nama Allah. Sampai kita lazat menyebut nama Allah Ta'ala. Sebut nama Allah. Sebut sifat Allah. Sebut kebesaran Allah. Maka itulah dia waktu malam yang mana Nabi Allah bersumpah. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah engkau ya Muhammad ditinggalkan oleh Tuhanmu sebagaimana sangkaan mereka itu juga bisikan hatimu. Allah tidak meninggalkan kamu. Kamu adalah Habibullah. Kamu adalah kekasih Allah. Allah tidak meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Melainkan Allah Ta'ala menangguhkan wahyu kerana ada beberapa sebab. Tapi bukan kerana Tuhan benci. Tapi Allah menegurkan. Ada kala Allah Ta'ala menegur dengan mengungkapkan ayat. Ada kala Allah Ta'ala menegur dengan qada kepada, dengan qada dan qadar kepada hambanya. Itu teguran Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tegur dengan ayat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tegur dengan tindakan. Contohnya, Allah menegur Nabi ketika Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi. Oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ini dia mengadu kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Dan kepada orang-orang Yahudi di Syam. Dia kata di negeri kami ni, di Mekah, ada seorang lelaki. Lelaki ni mendakwa dia Nabi. Jadi kami nak kata apa pun tak tahu, kata orang Arab Mekah. Kerana kami ni jauh dah dengan Nabi. Itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dulu. Jadi kerana kamu ahlul kitab, jadi kami nak tanya kamu. Betul ke dia tu Nabi? Yang bernama Muhammad itu, yang hidup di kalangan kami. Betul ke dia Nabi? Lalu orang-orang Yahudi berkata, kalau kamu nak pastikan dia tu Nabi ataupun tidak, kamu pergi tanya dia 3 soalan. Kamu tanya dia 3 soalan. Soalan yang pertama, kamu tanya, apakah dia ruh? Soalan yang kedua, kamu tanya, siapakah, bilakah, di zaman manakah adanya pemuda-pemuda
yang dimatikan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Di manakah beritanya? Bagaimana ceritanya? Yang ketiga, berikan tahu kepada kami kisah laki-laki yang diberikan oleh Allah kerajaan timur dan barat. Kamu tanya 3 soalan ni, kalau laki-laki yang mendakwa diri dia Nabi itu boleh jawab, memang sah dia adalah Nabi. Dan kalau dia tak boleh jawab, dia adalah rajulun mutaqawwilun, laki-laki yang banyak cakap, tipu saja. Jadi ini kata orang-orang Yahudi kepada pembesar-pembesar dan orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah ni balik ke Mekah, lalu mereka datangi Nabi SAW. Ya Muhammad, engkau Nabi kan? Nabi kata, benar, aku Rasul, utusan Allah. Ana Rasulullah. Baik, kalau betul kamu Nabi, kami nak tanya 3 soalan. Apa ni pemimpin-pemimpin Quraisy datang. Aku nak tanya 3 soalan. Soalan yang pertama, iaitu, apakah dia ruh? Soalan yang kedua, siapakah golongan pemuda yang dimatikan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun? Dan kemudian yang ketiga, siapakah laki-laki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kuasa pemerintahan timur dan barat? Lalu Nabi bila dengar soalan itu, Nabi kata apa? Nabi kata, kamu datang esok, aku jawab esok. Nabi kata, kamu datang esok, aku akan jawab esok. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegur Nabi. Kerana Nabi tidak menyebut insya Allah, lalu Allah Ta'ala tangguhkan wahyu kepada Nabi. Esok tak ada wahyu. Sehingga bila mereka datang kepada Nabi, tanya, Nabi tak boleh jawab. Sebab Nabi tidak akan jawab kalau tidak ada wahyu. Tunggu lusa tak datang, tak ada wahyu lagi. Mereka datang berulang-ulang hari. Datang rumah Nabi, tanya, mana jawapan Muhammad? Mana jawapan Muhammad? Lalu Nabi tidak dapat menjawab. Sehingga Nabi merasa sedih. Sehingga Nabi merasa duka cita. Sehingga Nabi rasa berat perasaan dia. Jadi, Allah Ta'ala tangguhkan wahyu kerana teguran kepada Nabi. Disebabkan kerana tidak berkata, insya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala menegur Nabi. Bukan Allah Ta'ala benci. Jadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ditangguhkan wahyu kepada kamu Muhammad, bukan Allah Ta'ala benci, marah kepada kamu, tidak. Allah Ta'ala menegur. Sebenarnya teguran itu kasih. Kadang-kadang kita yang tak faham, anak-anak kadang-kadang kerana dia tak faham, bila selalu diletiri, dia rasa dimarahi. Begitu juga kita, bila diturunkan azab oleh Allah, kita merasakan duka cita. Sebab kita rasa Allah Ta'ala menzalimi kita. Sebenarnya tidak. Teguran Allah semuanya adalah di atas sifat rahim Allah yang kasih kepada hambanya. Jadi kerana itu, kita kena, Nabi SAW pun merasa tenang. Bila turun ayat yang mana menyebabkan sangkaan Nabi yang menyangka Allah meninggalkan baginda sebelum ini, rupanya tidak benar. Allah tetap bersama dengan Nabi dan Rasulnya. Bahkan Allah Ta'ala kasih sayang kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sehingga mana? Sehingga Allah pun berselawat kepada Nabi. Ini pahala selawat, lebihnya selawat. Sehingga Allah Ta'ala kasihnya kepada Nabi, Allah pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tak nak selawat kepada Nabi. Allah kata aku selawat. Malaikat selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabinya. Salluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada nabimu dengan selawat yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya itulah kehormatan dan kasih sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu, akhir itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada awalnya. Allah Ta'ala menjelaskan pertama, kata alim ulama, ini bermakna akhirat lebih baik daripada dunia. Memanglah, begitulah. Makna nak meyakinkan kita bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sehingga jika seorang mukmin itu nanti berada di dalam syurga Allah,
Lalu Allah Ta'ala pun beritahu. Ya, Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala dedahkan semua kerahsiaan sebelum daripada ini. Allah Ta'ala kata, dulu aku tidak makbulkan doamu di dunia kerana aku nak ganti balasan itu dalam akhirat. Lalu hamba itu akan berkata, ya Allah, kalau beginilah aku tahu balasanmu di akhirat, engkau tangguhkan balasan di dunia, tak beri di dunia kerana engkau nak beri di akhirat. Dan kalau aku tahulah begini nikmatnya balasan dunia berbanding jika engkau berikan kepadaku di dunia, nescaya aku bermohon, biarlah aku sentiasa berdoa dan engkau tidak pernah tunaikan doa itu di dunia. Kenapa? Kerana aku nak merasai nikmat yang begitu hebat yang ada dalam akhirat. Ini nak mengajar kita semua. Jika kita menghadapi kepayahan dunia, jangan bersedih. Terlepasnya perkara dunia, jangan ditangisi. Tak layak untuk ditangisi. Hilangnya perkara dunia ni tak layak ditangisi. Sebab tu saya katakan bahawa ni, dunia ni permainan. Orang-orang yang leka dengan dunia, itu kanak-kanak itu. Yang sibuk dengan permainan ialah kanak-kanak. Yang leka dengan permainan ialah kanak-kanak. Maka kita jangan leka dengan dunia. Kerana orang yang leka dengan dunia sebenarnya itu adalah kanak-kanak. Sebab tu kita tengok kanak-kanak bila hilang mainan, kenapa dia menangis? Ya? Hilang mainan, dia menangis. Hilang apa yang sedang dia main, dia nangis. Maka orang-orang yang benar-benar menyedari akhirat itu tempat akhir perjalanan mereka, mereka malu nak menangisi atas kehilangan dunia. Tak dapat dunia, menangis. Hilang kekasih, bunuh diri. Tak dapat pangkat, tak lulus periksa, bunuh diri. Ya? Kemudian tidak dapat habuan dunia, berduka cita, berbalah sampai berbalah sekali. Dunia yang hilang tidak layak ditangisi. Tak layak. Kenapa? Kerana dunia itu nilainya terlalu kecil. Terlalu sedikit. Sedangkan bila Allah Ta'ala tidak memberikan kita dunia ini, Allah Ta'ala akan gantikan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala ambil daripada hamba dalam dunia, kecuali Allah akan ganti yang terbaik, yang lebih baik di hari akhirat. Kerana itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Sebab itu kita bila dapat dunia tak payah sombong. Kenapa? Dunia itu benda yang tak ada harga. Takkan nak sombong dengan perkara yang tidak ada nilai. Dan bila hilang dunia tak perlu ditangis dan diduka citai. Kerana takkan nak berduka cita hilang perkara yang tak penting. Macam contohnya, kita nak gembirakan anak tadi, kita beri dia mainan. Kerana padan dia kanak-kanak. Tapi kalau ada orang tua juga gembira dapat mainan, orang tua tu betul ke tak betul? Orang dewasa dapat mainan, suka sangat, gembira sangat sampai lalai dia. Akhir sekali kita akan terfikir, orang dewasa, orang tua ni betul ke tak betul? Lepas tu kemudian hilang mainan tu, menangis dia 2 hari. Kita kata sah gila lah orang tua ni. Jadi begitulah kita dengan dunia. Jangan kita menjadi manusia yang menangisi kehilangan dunia dan kemudian sombong dengan memperolehinya. Kenapa? Itu tanda kita sedang gila. Rohani kita gila, bukan otak kita gila. Rohani gila, jiwa gila. Maka sebab itu, kita hendaklah benar-benar melihat hakikat sesuatu, dunia dan akhirat. Ini pentingnya kita berada dalam agama, beramal dengan agama, supaya kita ni terkawal, tidak mencintai sesuatu yang tak patut dicintai dan tidak membenci sesuatu yang tidak patut kita benci. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti akan diberikan kepadamu ya Muhammad oleh Tuhanmu, lalu engkau akan redha dengan pemberian Tuhanmu. Allah Ta'ala kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ulama menyatakan Allah menggunakan sawfa dengan perkataan akan. Sin pun akan. Sayaqulu sufaha. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Sin dengan makna akan, saufa dengan makna akan. Tapi apa beza antara sin dengan saufa? Ulama-ulama nahu, ulama-ulama lughah berkata, saufa memberi makna akan yang jauh lagi. Sin memberi makna akan yang dekat. Sayaqulu, mereka akan berkata padamu ya Muhammad. Mungkin esok, lusa. Tapi kalau saufa ta'lamun, mereka akan tahu. Tahu bila? Tahu di akhirat. Jadi maknanya, wala saufa yu'tika rabbuka, maka nanti akan diberikan kepadamu ya Muhammad. Fatarda, engkau akan redha. Maka ulama mengatakan bahawa apa yang Allah janji itu?
Allah janji akan diberikan kepadamu ya Muhammad. Tuhanmu akan memberikan padamu ya Muhammad. Lalu kau sangat redha dengan pemberian itu. Apa sebenarnya? Maka ulama tafsir mengatakan, itulah dia syafa'atul kubra yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberi kepada nabi-nabi lain. Iaitu Allah Taala beri kepada nabi boleh memberikan syafaat kepada umat dia. Yang dah masuk neraka pun bila nabi beri syafaat, Allah keluarkan balik daripada neraka masuk surga. Ini besarnya syafaatul kubra yang diberikan kepada Nabi sebagai tanda kemuliaan, sebagai tanda penghormatan yang begitu besar daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan diberikan kepada kamu nanti di sana ya Muhammad, iaitu kemampuan ataupun diberikan kepada kamu hak memberikan syafaat, fatarda, pasti kamu akan redha nanti. Dan itu yang Nabi nak pun. Nabi bersungguh sangat nak mendapat syafaat, mendapat kebolehan memberikan syafaat itu kerana apa? Kerana Nabi sayang kepada hamba dia, kepada umat dia. Kalau sekadar nak lepas diri, Nabi dah masuk surga dah. Kalau nak sekadar lepas diri, Nabi dah dijamin surga, maksum dia. Dan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dah Nabi nak sangat syafaat itu kerana apa? Kerana Nabi nak membantu dan menolong umat dia. Supaya dengan syafaat itu dapat diberikan nikmat kepada hamba dia. Nabi sayang kat kita. Nabi kasih kepada kita. Nabi memikirkan kita. Kan itu Nabi sangat gembira bila dinyatakan bahawa Nabi dikurniakan oleh Allah, iaitu kuasa memberikan syafaat kepada hamba di hari akhirat. Seronok Nabi. Jadi itu di antara, betul Nabi dia ambil apa pemberian daripada Allah. Semuanya adalah untuk ummah. Sebab tu kita baca di antaranya harta rampasan perang. Dipanggil khumus ini. 1/5 daripada harta rampasan perang. Itu diberikan kepada Nabi. Sebagai ketua negara. 4/5 lagi diberikan kepada mujahidin, kepada orang lain dan sebagainya. Yang layak menerima. Tapi Nabi dapat 1/5. Banyak ke 1/5 kalau rampasan itu besar. Tapi Nabi mati dalam keadaan hanya meninggalkan tombak. Baju besi digadai kepada seorang Yahudi. Nabi meninggalkan tidak ada apa-apa. Kecuali tangan yang kosong. Dan tengok pada kekayaan Nabi 1/5 itu kaya Nabi. Tapi kenapa? Semua pemberian yang Allah beri kepada Nabi sama ada dalam bentuk dunia, Nabi berikan kembali kepada umat. Allah Ta'ala berikan dalam bentuk syafaat adalah juga untuk umat. Jadi itu menunjukkan bagaimana Nabi sentiasa memikirkan kita. Tapi kita ada fikir Nabi. Kita ada fikir untuk menyambung risalah perjuangan Nabi. Ini perlu kita sorot dan kita muhasabah agar kita menjadi umat yang walaupun tak pernah tengok wajah Nabi, walaupun tak pernah dengar suara Nabi, walaupun tak pernah bersentuhan dengan tubuh dan jasad yang mulia, Nabi yang mulia, namun kita mengharapkan Allah memimpin kita berada di atas jalan Nabi hingga kita layak mendapat syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan dikurniakan pada kamu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu Allah Taala buktikan bagaimana Allah Taala bimbing Nabi? Macam mana orang nak kata aku meninggalkan kamu Muhammad? Macam mana mereka nak kata aku murka kepada kamu, aku benci kepada kamu? Sedangkan aku bimbing, aku didik, aku belai, aku asuh kamu daripada awal. Di mana antaranya alam yajidka yatiman fa'awa. Dulunya bukankah aku dapati, bukankah kamu dulu didapati dalam keadaan anak yatim yang terbiar, yang sudah meninggal bapa sebelum daripada kamu lahir. Dalam keadaan kamu masih kecil mengharapkan kasih ibu, Allah Ta'ala matikan ibu. Dalam keadaan kamu masih bermanja dengan datuk, datuk pula mati. Jadi, dulu kamu dalam keadaan yatim. Lalu, fa'awa, Allah yang menjaga kamu. Aku yang menjaga kamu Muhammad. Bagaimana kamu nak kata, orang nak kata, aku meninggalkan kamu, aku murka kepada kamu, aku putuskan hubungan dengan kamu. Sedangkan dulu kamu yang Muhammad berada seorang anak yatim yang terbiar. Anak yatim yang disusui, yang dipelihara daripada seorang ke seorang. Akhirnya disusui oleh satu kabilah Sa'din di satu pedalaman.
Begitulah kamu Muhammad. Tapi siapa yang jaga? Fa'awa, aku. Maka kamu itu aku jaga. Jadi ini Nabi SAW. Allah Ta'ala yang asuh. Allah sengaja mematikan bapa sebelum Nabi lahir. Allah sengaja mematikan ibu sebelum daripada Nabi membesar. Allah sengaja mematikan datuk ketika Nabi mengharapkan belayan seorang datuk. Allah sengaja. Bukan Allah Ta'ala nak dera Nabi, tidak. Itu sebagai pembentukan kepribadian dan emosi terhadap Nabi Muhammad yang akan memikul risalah yang besar. Kalau Nabi nak pikul satu risalah yang besar, maka Allah Ta'ala asuh dengan asuhan yang hebat. Sebab itu manusia ni dia akan muncul, manusia yang diasuh dengan asuhan yang hebat, dia akan muncul sebagai seorang yang hebat. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang yang hebat, dia ada latar belakang yang hebat. Dia bukan baru hebat. Orang-orang yang hebat ni, ulama-ulama hebat, pemimpin-pemimpin hebat, pejuang-pejuang hebat itu, dia bukan baru hebat. Dia sudah lama hebat. Ketika mana? Ketika kanak-kanak, ketika belajar. Dia lama dah Allah Ta'ala asuh dia menjadi orang yang hebat. Hingga dia muncul sebagai orang yang hebat. Begitu juga Nabi kita Muhammad. Allah Ta'ala tak nak Nabi mewarisi bapa. Perangai bapa, tingkah laku bapa. Nanti orang akan berkata, oh Muhammad tu patutlah dia dermawan kerana bapa dia dermawan. Patutlah Muhammad itu dia berani sebab ayah dia memang berani. Sebab ayah dia yang asuh dia. Maka Allah Ta'ala putuskan asuhan bapa. Sebab Allah Ta'ala tak nak Nabi ni ada campur tangan makhluk manusia. Allah Ta'ala mahu Nabi itu dibentuk kepribadiannya oleh Allah Ta'ala. Kan itu Nabi berkata apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala yang mengajar aku adab. Maka sebab itu baik adabku. Mana Nabi itu akhlak baik. Bukan kerana bapa dia ajar. Allah Ta'ala takdirkan bapa meninggal lebih awal. Supaya sempurna didikan ke atas Nabi. Kalau bapa dia didik, tak sempurna. Lalu Allah matikan bapa. Kemudian Nabi lahir. Ketika masih kecil, ibu meninggal. Allah Ta'ala tak nak Nabi menjadi anak yang manja. Sebab anak manja bila ayah tak ada, dia pula anak seorang. Mak mesti manjakan dia. Tapi Nabi tak nak, Allah Ta'ala tidak mahu Nabi menjadi seorang yang manja. Sehingga semuanya menjadi lemah. Emosi dia akan lemah. Perasaan dia akan lemah. Tawakal dia akan lemah. Kepergantungan kepada Allah akan lemah. Maka Allah Ta'ala matikan bapa, ibu. Kemudian bergantung kepada bapa. Dan kepada datuk. Datuk biasanya memanjakan cucu dia. Lalu Allah Ta'ala berikan sedikit kesempatan. Lalu dimatikan datuk dia pula. Abdul Muttalib. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan Nabi diasuh di perkampungan Bani Sa'din. Kenapa? Allah Ta'ala hantar ke sana. Pertama, dikeluarkan Nabi daripada kebobrokan masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Nabi hantar jauh ke pedalaman. Wilayah yang suci daripada, yang bersih daripada segala maksiat. Yang kedua, ialah kerana apa? Nabi berkata, aku paling fasih di kalangan kamu. Nabi kata, aku paling fasih. Bahasa. Padahal sahabat-sahabat Nabi semua Arab. Bahasanya fasih. Nabi kata, aku paling fasih pada kalangan kamu. Sahabat bertanya, kenapa? Nabi berkata, kerana aku disusui oleh kabilah yang paling fasih. Iaitu kabilah Bani Sa'din. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mentakdirkan begitu bukan saja-saja. Tapi itu untuk mewarisi kefasihan kabilah Bani Sa'din. Jadi itulah. Semua itu pengaturan Allah Ta'ala. Jadi aku jaga kamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dahulu kamu didapati dalam kebingungan? Kamu dulu dalam kebingungan. Makna tak ada petunjuk, tak tahu nak arah ke mana. Tak tahu nak ikut siapa. Kamu dulu tak tahu nak ikut siapa. Nak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Dah dirombak oleh masyarakat Arab. Tak tahu ke apa jenis ajaran dah jadi. Nak ikut apa ni. Nak ikut sana, nak ikut Yahudi. Yahudi pun sesat. Jadi kamu dalam kebingungan. Dalam keadaan kamu kebingungan Muhammad. Makna kebingungan itu bukan gila. Kebingungan itu ialah kamu dalam keadaan tak tahu arah mana. Hidup terumbang-ambing. Tak ada apa-apa pegangan. Ketika itu walaupun fitrah Nabi adalah fitrah syariat Nabi Ibrahim. Tetapi dikatakan waktu itu Nabi tidak ada arah untuk menjadi tempat rujukan. Lalu Allah Ta'ala kata, kemudian Allah kata, fahada, lalu kamu diberi petunjuk. Kamu dipilih menjadi Nabi. Syukurlah kamu Muhammad.
Sebab tu bila Nabi banyak ibadah, Aisyah tegur Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, takkanlah kamu ibadah sampai pecah tumit-tumit. Bukankah kamu telah dijamin syurga? Tak payahlah sampai pecah tumit. Bukankah kamu telah dijamin maksum? Tak payahlah sampai ibadah begitu banyak sekali. Maka apa Nabi jawab? Nabi betulkan pemikiran Aisyah. Mana Aisyah dah tak betul. Masa tu dia fikir cara tak betul. Nabi betulkan pemikiran Aisyah. An akuna abdan syakura. Bukankah patut aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maknanya Nabi nak beritahu apa? Kamu kata tadi, kerana aku ni dijamin syurga, mana tak payah banyaklah ibadah. Sebab dijamin syurga, aku dijamin maksum. Aku dah maksum, diselamatkan, dijamin selamat daripada dosa. Patutnya aku kuranglah. Tak payahlah banyak istighfar. Tapi pemikiran kamu tu salah, wahai Aisyah. Nabi nak beritahu salah. Kenapa? Sepatutnya, kerana aku dijamin syurga lah, maka aku makin lebih banyak beribadah kerana tanda syukur aku kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kerana aku diberikan sifat maksum lah, maka aku lebih banyak ibadah kerana tidak semua orang dijamin syurga. Tidak semua orang diberikan jaminan maksum. Jadi kerana aku Allah Ta'ala jamin syurga, aku Allah Ta'ala jamin maksum, maka sepatutnya aku paling banyak beribadah kepada Allah. Jadi Nabi betulkan Aisyah. Sebab pada pandangan Aisyah, ibadah tu kerana nak syurga Allah. Kalau ibadah tu nak syurga, Nabi tak payah ibadah dah. Sebab Nabi dah dijamin syurga. Dan tu ibadah untuk apa? Ibadah ialah tanda ubudiyah kepada Allah. Tanda pengabdian kepada Allah. Tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ibadah. Jadi, dulu kamu dalam keadaan terumbang-ambing Muhammad, Allah Ta'ala tunjuk kamu. Iaitu dengan mana? Dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Fahada makna dengan wahyu. Lalu ditunjukkan pada kamu dengan datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dahulunya kamu dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kamu. Fa'aghna, kata ulama, bukan dikayakan harta, tapi fa'aghna dengan makna diberikan pada Nabi sifat qanaah. Betul, orang yang bersifat qanaah ni orang kaya. Yang kaya harta tapi tidak ada sifat qanaah, itu orang miskin. Kita tengok orang kaya, jutawan dia, tapi tak ada sifat qanaah, miskin dia tu. Kenapa? Dalil mana dia miskin? Dalil dia masih sibuk cari lagi. Sibuk cari lagi, kalut lagi. Sampai tak terurus keluarga, sampai tak terurus diri, sampai tak sempat melakukan amal ibadah kerana mengejar dunia, mana dia miskin. Tapi orang yang qanaah, walaupun tak banyak, tapi dia rasa cukup dah dengan apa yang ada. Nak lebih-lebih pun tak ada apa dah, dia perlu. Orang ni orang kaya. Jadi sebenarnya, kaya itu bukan kaya pada harta. Laisal ghaniyyu ghaniyul mal. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya itu walakinnal ghaniyyu 'ala nafsi. Maknanya, tapi kaya tu ialah kaya atas jiwa ataupun perasaannya. Betullah kita tengok orang-orang kampung dulu semua, dia dah memada dengan apa yang ada. Dia tak banyak angan-angan. Sebab tu hidup mereka tenang, tak sibuk. Tapi kalau kita banyak angan-angan, maka kita akan sibuk. Benda tu nak, benda ni nak, duduk pada tangan orang pun nak rampas lagi. Lepas tu ada pada kita payah nak lepas. Maka itu semua adalah manusia-manusia yang hidup dia kalut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dengan sebab itu, wahai Muhammad, kepada anak-anak yatim, maka kamu perlakukanlah dengan perlakuan yang baik. Jangan herdik mereka, anak-anak yatim. Manakala apa? Anak yatim ni anak-anak yang sudah tidak ada ibu bapa yang memelihara mereka. Lalu kamu jangan berlaku buruk kepada mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi adalah seorang manusia yang sangat menyantuni anak yatim. Antaranya siapa Nabi santuni? Antaranya ialah, kita lihat dalam peristiwa bila Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ni seorang sahabat Nabi yang beri hijrah ke Habasyah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Dalam satu peristiwa yang panjang. Kita baca ada juga kisah lucu dia. Kisah lucu dia ialah ketika Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni bawa barang nak berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman dan Islam daripada deraan orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba sampai dalam perjalanan, nampak daripada arah depan jauh tu seorang laki-laki berjalan pantas ke arah mereka. Mereka berdua ni tengok, siapa agak datang. Lalu kata Ummu Salamah, Omar nampak gayanya. Itu Omar Al-Khattab.
Bila sebut kata Umar Al-Khattab, kecut hati Abu Salamah. Sebab Umar masa tu kafir lagi. Belum Islam. Dan sudah tentu Umar ni ganas, Umar ni jahat. Sudah tentu dia akan sekat mereka berhijrah. Sudah tentu dia akan sekat, akan ambil tindakan. Lalu berkata Abu Salamah. Dia kata beginilah, biar aku bersembunyi. Biar aku bersembunyi. Sebab kalau dia nampak perempuan, dia tak marah sangat. Tak bengis sangat. Tapi kalau laki-laki, dia bengis. Jadi Abu Salamah pun pergi belakang bukit menyorok. Sembunyi belakang bukit. Ummu Salamah ni tak boleh nak pergi. Duduk kat jalan tu lah, berjalan. Tiba-tiba sampai Umar. Umar kata, "Kemana kamu Ummu Salamah?" Kata Ummu Salamah pun dia beranikan diri. Dia kata, "Kemana lagi? Kami nak pergi ke Habasah. Duduk kat negeri sendiri, anak beranak sendiri, kampung sendiri. Pun kami tak boleh nak amalkan kepercayaan dan agama kami. Didera dan diazab. Baik kami bawa dirilah wahai Umar." Umar pun tengok Ummu Salamah. Dia kata, "Tak apalah. Mudah-mudahan kamu selamat." Terkejut Ummu Salamah. Macam mana Umar hari ni jadi baik? Jadi bila Umar pun pergi, Abu Salamah pun keluar. Keluar. Dia kata, "Apa Umar kata pada kamu? Nampak okey?" Kata Ummu Salamah, Umar berkata, "Mudah-mudahan perjalanan kamu selamat." Kata Abu Salamah, "Pelik Umar hari ni?" "Ya," kata Ummu Salamah. Maka kata Abu Salamah bertanya Ummu Salamah, "Adakah kamu mengharapkan satu hari nanti Umar masuk Islam?" Kata Ummu Salamah, "InsyaAllah. Aku yakin satu hari Umar akan memeluk Islam." Kata Abu Salamah pula kata apa? "Tidak. Aku yakin Umar tidak akan memeluk Islam sebelum kaldainya memeluk Islam." Ini nak menunjukkan bagaimana jahatnya Umar masa tu. Sampai orang anggap dia ni jahat pada kaldai lagi. Itu nak menunjukkan, itu kisah sedikit. Kisah Ummu Salamah. Maka kemudian bila dia dah duduk beberapa tahun, pada tahun yang ke-7, dia datang berhijrah ke Madinah. Lalu kemudian ikuti satu peperangan, mati Ummu Salamah, Abu Salamah. Maka hari mati Abu Salamah ni, dalam perang Uhud, Nabi balik daripada perang. Ini kisah dia. Nabi balik daripada perang. Lalu Nabi buat baliklah apa yang sepatutnya ada pada sedikit lah, mana kita kata harta ghanimah ke apa benda semua yang Abu Salamah ini. Buat balik. Nabi sampai tak jauh dengan rumah Abu Salamah. Dia tengok Ummu Salamah ni dah mandikan anak-anak dia. Anak-anak tu kecil-kecil lagi, mandikan. Termasuk anak perempuan dia yang paling bijak, dikenali sebagai ahli fiqh wanita yang paling faqih di kota Madinah pada masa itu, iaitu Zainab bin Abu Salamah. Jadi masa itu Zainab ni kecil lagi. Termasuklah adik dia. Termasuklah adik-adik dia yang lain. Ada 3 orang. Tak silap kisah dia. Di mana Nabi sampai tu, Nabi tengok anak-anak ini telah dimandikan oleh ibu dia. Anak-anak ini telah dibedak-bedakkan oleh ibu dia. Anak ini disikatkan rambut oleh ibu dia. Kenapa? Kerana hari itu dengar cerita pernah pasukan perang Mujahidin balik. Jadi mereka ni nak sambut kepulangan ayah. Nak sambut kepulangan Abu Salamah balik daripada perang. Jadi mak dia siapkanlah mandi anak dia, kemudian bedak, kemudian dengan gembiranya anak ni, ayah akan balik, ayah balik. Nabi tengok pada jauh. Nabi tengok, Nabi menangis. Itulah dia hati seorang Nabi. Lalu Nabi pun datang dekat. Nabi kata, "Ummu Salamah, aku nak sampaikan berita bahawa suami kamu telah pun syahid." Ummu Salamah tunduk, kesedihan. Anak-anak pun pelik. Apa yang menyebabkan ibu dia sedih sedangkan Rasulullah datang ke rumah menceritakan sebagainya. Lalu akhirnya kerana mereka masih kanak-kanak, lalu Nabi pegang kedua anak ini, Nabi peluk dan Nabi doakan mereka. Nabi doakan, Nabi kata kepada Zainab yang kecil itu, dia kata mudah-mudahan anak ini menjadi seorang yang faham agama dia. Rupanya doa Nabi benar-benar berkat. Doa seorang Nabi. Zainab menjadi seorang wanita yang paling faqih di kota Madinah pada masa itu selepas daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maknanya Nabi santuni mereka. Nabi layan anak-anak itu sampailah kepada peringkat Nabi berkata kepada Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah menggantikan suami kamu dengan lelaki yang lebih baik daripada suami kamu. Ummu Salamah tak faham. Ummu Salamah duk fikir mana lagi ada lelaki yang lebih baik daripada suami dia. Kerana suami ini baik, penyabar, penyayang, berani dan sebagainya.
Lalu tiba-tiba datang utusan wakil daripada Nabi melamar Ummu Salamah. Barulah Ummu Salamah faham bahawa orang yang paling baik itu ialah Nabi SAW. Jadi Nabi layan. Begitu juga dengan anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini ialah sepupu Nabi. Kerana Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Ja'far itu adalah sepupu Nabi yang sangat disayangi oleh Nabi. Yang lama duduk di Habasah juga berhijrah. Balik-balik menyertai perang Mu'tah. Tiba-tiba wafat dan syahid di medan peperangan Mu'tah. Di masa tu ada anak. Umur lebih kurang 5 tahun. Umur seorang abang duduk atas abang pimpin, adik atas dukung. Namanya Muhammad dan seorang nama Abdullah. Lalu Nabi bila datang beritahu tentang kewafatan Ja'far, Nabi peluk kedua-duanya. Nabi peluk. Nabi cium kedua orang anak yatim ini. Abdullah dan Muhammad. Kepada Abdullah, Nabi kata apa? Mudah-mudahan kamu dikurniakan rezeki yang banyak. Dan sehingga diriwayatkan dalam sejarah, bila Nabi wafat, Abdullah sudah dewasa, maka Abdullah ni seorang yang sangat kaya dan sangat dermawan di kota Madinah. Ini dia Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim. Jadi kita sekarang pun begitu. Sebab tu saya selalu sebut kepada kita yang dah pencen dan sebagainya, jangan duduk saja kat rumah. Paling tak ada arah sertai mana-mana NGO kebajikan. Rumah anak yatim, satu anak yatim, satu warga tua. Dah kita mak ayah semua katalah yang tak ada. Maka kita santuni orang-orang tua. Santuni anak-anak yatim. Kenapa? Kita nak buat apa lagi nak menghabiskan usia? Selain daripada melakukan suatu yang baik untuk kita dengan Allah dan suatu yang baik kepada orang lain. Jadi itu di antara Nabi ajar. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang datang bertanya, jangan kamu abaikan mereka. Ini Nabi ajar kepada kita akhlak. Akhlak anak yatim berbuat baik. Orang yang datang berurusan dengan kita, jangan herdik orang yang datang berurusan. Kita bosanlah macam mana, kita jemulah macam mana, maka setiap yang datang itu dia dihantar oleh Allah. Ya. Sebab tu kalau kita duduk dalam restoran kebiasaan, kita duduk dalam restoran, tiba-tiba datang budak-budak yang kutip derma daripada restoran mereka masuk dalam restoran dan ramai-ramai pelanggan dia datang kat kita, dia kutip derma. Kita jangan ajar tak memberi, jangan ajar tak beri. Jangan kita ajar ada orang datang minta sesuatu dengan kita, dia pulang dengan tangan kosong. Berilah sesuatu yang boleh menghiburkan dia. Paling-paling tak ada arah, berikan hiburan, nasihat kepada dia. Jadi begitu juga yang datang tadi. Tak mampu, kita kata dia menipu ni, boleh jadi ada sen dikit di belakang. Tak apa, tak payah beri banyak. Beri kat budak